Polis Selangor mengesan berita palsu tersebar mengenai Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dilaksanakan serta-merta di negeri itu serta di semua pintu masuk dan keluar Selangor bermula semalam. Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Selangor, Datuk Nur Azam Jamaluddin berkata, penularan berita palsu itu berlatar belakangkan siaran berita televisyen tempatan. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan tidak mudah mempercayai serta terpengaruh dengan berita yang disebarkan pihak tidak bertanggungjawab. Beliau turut menegaskan perbuatan penyebaran sebegini boleh menyebabkan kegusaran dalam kalangan masyarakat serta boleh mengugat ketenteraman awam. Kementerian Kesihatan menegaskan mesej tular dalam media sosial kononnya mengenai prosedur operasi standard SOP yang lebih ketat bermula 4 Februari ini adalah palsu. Justru, orang ramai diminta berhati-hati dan tidak menyebarkannya. Perkara berkenaan dinyatakan dalam satu hantaran di Facebook KKM hari ini. Menurutnya, mesej WhatsApp yang sedang tular di aplikasi berkenaan adalah tidak benar sama sekali. Mesej yang tular itu kononnya menggariskan 52 larangan dan SOP yang perlu dipatuhi oleh orang ramai untuk tempoh 6 bulan. Video yang telah dipaparkan sebentar tadi mempunyai kaitan dengan tajuk kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ania Aira bersama 3 rakan sekumpulan saya iaitu Encik Zulhilmi, Muhammad Aiman dan Nur Zahira akan membentangkan tentang cabaran berita palsu dalam masyarakat digital dan penyelesaiannya menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban. Kemajuan bidang teknologi telah membuat bidang informasi dan komunikasi lagi berpengaruh dalam dalam hidup masyarakat dan antaranya adalah media massa. Sejajar dengan itu, media elektronik telah menjadi cara yang paling pantas dalam penyampaian berita dan juga merupakan saluran yang paling mudah dan cepat. Menurut John Naisbitt, antara satu daripada 10 kemahiran manusia pada abad ke-21 adalah teknologi informasi dan maklumat. Seperti yang kita tahu, media sosial merupakan medium perhubungan dan penyebaran maklumat yang telah menjadi sebuah trend dalam kehidupan masyarakat masa kini, terutamanya golongan remaja. Ia sering disalahgunakan oleh segelintir masyarakat yang tidak beretika untuk menyebarkan berita dan maklumat palsu yang boleh mendatangkan kesan negatif kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Justru penyebaran berita palsu ini merupakan satu cabaran dalam masyarakat digital. Menurut Jabatan Penerangan Malaysia, Akta Anti Berita Tidak Benar 2018, maksud sebenar berita palsu adalah apa-apa berita, maklumat, data dan laporan yang salah, sebahagiannya atau keseluruhannya, sama ada dalam bentuk rencana, visual atau rakaman audio atau dalam apa-apa bentuk lain yang boleh menggambarkan perkataan atau idea. Berbalik dengan apa yang saya bincangkan tadi, teknologi dan maklumat telah berjaya menghapuskan batasan antara manusia di pelosok dunia di mana ia merubah pemahaman fikiran semasa, ideologi, budaya dan moral dalam pelbagai bentuk kemudahan dan cabaran. Hal ini demikian, terciptanya impak-impak yang baik dan positif menjadi negatif kerana adanya perbezaan pemikiran dan sifat terhadap sikap dan hubungan sosial maupun perbezaan budaya. Jadi, mari kita dengarkan dengan lebih dalam tentang cabaran berita palsu dalam masyarakat yang akan disampaikan oleh Encik Zul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan pada saudari Ania atas kata-kata pendahuluan tadi. Seperti mana topik saya seterusnya iaitu globalisasi teknologi dan gaya hidup. So bila kita cerita tentang globalisasi teknologi dan gaya hidup ni, dia sebenarnya seiring dari perkembangan teknologi komunikasi dari zaman kalau saudara-saudari nak tahu dulu zaman Motorola, handphone, atur. Ya, sehinggalah ke sekarang ni zaman telefon pintar yang kebanyakan kita gunakan dan juga gaya hidup. So maksudnya daripada segi konten daripada third party yang ada pada masa kini seperti aplikasi media sosial dan juga tools yang ada dalam telefon pintar kita pada hari ini. Jadi pertemuan dan juga seiring perjalanan globalisasi dan gaya hidup ni lah yang mencetuskan kewartawanan rakyat atau kewartawanan
community. So konsep ni dia memang selaras dengan kehendak manusia kita ni yang selalu nak berkongsi tentang maklumat. So secara prinsipnya konsep kewartawanan rakyat adalah satu yang boleh kita puji. Apabila masyarakat dia memainkan peranan yang aktif dan positif dalam melaporkan sesuatu berita dan maklumat. Sikap terpuji ini juga menjadi simbol keterbukaan sebenarnya dengan pembangkitan masyarakat dan komuniti setempat dalam media secara bebas. Dan ianya selaras dengan demokrasi yang diamalkan di negara kita. Maaf, slide yang sebelum tadi. Jadi walau bagaimanapun, sebab tajuk ni dia berkait dengan apa ni etika kewartawanan. Jadi dapat kita teruskan yang topik sekarang ni. Jadi berbalik pada wartawan komuniti ni, sebenarnya kita perlu tahu ambil etika berkomunikasi. Kerana isu yang kita kongsikan ni adalah perkara serius dan memberi kesan mendalam kepada banyak pihak. Kenapa saya sebut kita? Sebab kita ni semua berkongsi maklumat. Jadi sama ada perkara itu benar atau tidak, atau pulang kepada kita sendiri yang menentukannya. So berbalik pada topik ni tadi, kepentingan perlunya kepada pengetahuan etika kita berkenaan dengan wartawan komuniti ini sepatutnya datang bersama-sama dengan kewujudan konsep kewartawanan itu sendiri. Jadi apa yang dapat kita lihat hari ini, sesiapa saja boleh berkongsi maklumat dalam media sosial secara terbuka tanpa ada tapisan. Konsep wartawan rakyat sepatutnya mengikut etika pelaporan maklumat dan berita serta undang-undang tertentu. Apa yang dapat kami simpulkan dekat sini, trend pada masa kini kalau boleh kita pakai satu term yang trend sekarang ni, BBNU, budak baru nak up. Ini saudara-saudari mungkin tahulah term ni. Jadi diorang punya tujuan lebih kepada mencari populariti, nak dapatkan like dan nak dapatkan share ataupun review yang paling tinggi tanpa mengambil sikap ataupun etika bertanggungjawab nak memastikan satu berita tu betul ataupun tidak. Okey, saya teruskan pada next topik yang berkait, iaitu etika pelanggaran etika kewartawanan. Bila kita menyebut etika ni, ia adalah peraturan, kelakuan ataupun satu garis panduan pada sesuatu tindakan dalam keadaan yang betul dalam membuat satu perkara. So kod etika ni sebenarnya penting untuk dijadikan panduan oleh wartawan. Yang kali ini saya ceritakan tentang wartawan yang sebenar, yang bertugas dalam industri media. So mereka, ianya merupakan amalan pematuhan yang perlu dipatuhi dan diikuti oleh wartawan demi menjaga imej kewartawanan mereka itu sendiri. Sikap mematuhi kod etika yang ditetapkan menjadi penting dalam diri setiap wartawan supaya menjadi lebih bertanggungjawab apabila menyampaikan sebarang maklumat atau berita kepada masyarakat umum. Okey, saya share sikit maklumat bagaimana kalau media konvensional, kalau dalam industri percetakan. So kalau you all pernah dengar wartawan, editor, so tugas wartawan ni bila dia dapat maklumat, dia sebelum share dalam satu akhbar, dia akan berkongsi dengan editor dulu untuk tapisan. Jadi tanggungjawab editor tu untuk menentukan satu kesahihan sumber yang diperolehi oleh wartawan tersebut. Jadi bila dah okey dan dapati memang sahih, baru diluluskan untuk dicetak. Jadi tanggungjawab besar sebenarnya editor dalam menentukan kesahihan sumber bagi maklumat tersebut. Jadi berbalik pada topik tadi, kumpulan wartawan ini merupakan golongan profesional yang sebenarnya mempunyai peranan yang besar dalam masyarakat setempat ataupun komuniti itu sendiri. Wartawan boleh bentuk naratif satu isu dan sekiranya wartawan tak bertanggungjawab atas apa yang dikongsikan dan tidak mematuhi etika kewartawanan mereka itu sendiri, maka kesimpulannya wartawan ini
sedang melakukan kesilapan dengan merosakkan minda atau komuniti masyarakat tersebut. Jadi tugas wartawan ini seharusnya berpaksikan kepada kebenaran, bukan upahan, sogokan ataupun publicity. Dan juga wartawan ni sebenarnya juga sebagai ejen perubahan bagi satu kelompok masyarakat atau komuniti. Hakikatnya mereka perlu melakukan berita atau maklumat berdasarkan sumber yang sahih saja. Wartawan sebenarnya perlu menghormati hak warga umum, hak kita sendiri untuk mendapatkan maklumat yang sahih dan benar. Jadi topik seterusnya pula ialah Islam dan kewartawanan. Ada typo sikit kewartawanan. Daripada sudut pandang Islam, maksud wartawan itu sendiri adalah pendidik, pemimpin maupun pendakwah. So golongan wartawan ni mungkin menghadapi kesulitanlah semasa nak dapatkan satu berita yang sahih. Tapi usaha mereka tu kita boleh anggapkan sebagai jihad dan insya-Allah akan diberikan ganjaran oleh Allah SWT. Sebab Islam sebagai agama yang lengkap dan mencakupi setiap aspek kehidupan kita, sentiasa menganjurkan umatnya untuk mengamalkan kehidupan yang beretika dan mematuhi asas kehidupan Islam yang sebenar-benarnya. Wartawan merupakan satu kejayaan dalam industri media yang kita tahu dalam surat khabar, majalah, media elektronik dan pelbagai. Jadi wartawan ni kalau dalam konsep Islam dia tak kira lah sebenarnya sebagai editor, pengarang, pembaca berita dan juga lain-lain. As long kita berkongsi ilmu atau maklumat yang sahih saja. Wartawan yang beragama Islam seharusnya mempunyai adab yang berlainan sama sekali dengan wartawan konvensional, yang lebih berfikiran liberal ataupun yang berfikiran bebas untuk berkongsi maklumat apa saja tanpa disiplin agama. Golongan wartawan yang liberal ni sebenarnya mahukan populariti tanpa memikirkan soal dosa dan pahala. Kawanan Islam amat mementingkan pegangan tauhid atau adin yang kukuh. So satu lagi, kejayaan wartawan dalam konsep Islam juga sebenarnya merangkumi kepada pendakwah-pendakwah yang menyebarkan ilmu agama. Jadi adalah penting juga sebagai pendakwah untuk berkongsi dengan maklumat ataupun info ataupun berkenaan macam contoh sekarang ni hadis-hadis palsu. So mereka perlu pastikan supaya maklumat yang dikongsi itu supaya benar-benar sahih. Okey. Seharusnya berita yang mereka kongsikan tadi golongan wartawan, pendakwah ni sepatutnya ditapis dan disaring terlebih dahulu dalam memastikan kesahihan sumber yang diperolehi. So kita relatekan balik dalam agama kita perkara ni ada disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 6 sebagaimana firman Allah ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Itu berkenaan dengan tabayun. Bila kita dapat satu berita tu kita tabayun dulu. So maksudnya wahai orang yang beriman, jika datang pada kamu seorang fasik membawa satu berita, maka selidiklah kebenarannya supaya kamu tak menimpakan suatu kaum dengan perkara yang tak diingini dengan sebab kejahilan kamu sendiri sehingga membuatkan kamu menyesal apa yang kamu telah lakukan. So nampak dalam firman Allah sendiri pun dah menceritakan tentang satu perkara berita yang perlu sahih. Sebelum saya tamatkan topik saya ingin kongsikan ada dua tips berkenaan dengan bagaimana kita dapatkan maklumat sahih atau tidak sahih. Satu tip daripada seorang pensyarah, saya tak ingat namanya, daripada satu universiti, 3P, iaitu peranan, pastikan atau peka. Peranan tu berkenaan etika kita bila menyampaikan satu maklumat, pastikan iaitu sumber, dan peka iaitu implikasi atau impact kepada apa berita yang kita sebarkan. Dan satu lagi tip daripada seorang pakar psikologi Dr. Rizal Abu Bakar, iaitu TAPIS, T-A-P-I-S, iaitu T teliti, A ambil maklum balas, P punca dari mana, I impact, dan akhir sekali sebar. So itu saja daripada saya. Untuk topik seterusnya saya serahkan kepada saudara Muhammad Aiman.
Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Encik Zul. Okey, sekarang saya akan bincangkan pasal topik saya iaitu contoh berita palsu. Okey, yang pertama adalah berita yang daripada bernama yang di mana MKN menafikan tiga perkara iaitu MKM. Yang pertama, MKN menafikan dakwaan pernah mengeluarkan jadual perancangan COVID-19 yang mengandungi beberapa fasa tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang kononnya akan dilanjutkan sehingga 28 Mei 2020. Yang kedua ialah Jabatan Kesihatan Negara Sabah menafikan dakwaan berlaku kematian di Beaufort disebabkan oleh COVID-19. Dan yang ketiga, Universiti Pendidikan Sultan Idris menafikan dakwaan bahawa lawatan Menterian Pengajian Tinggi ke universiti itu membabitkan ramai hadirin serta persembahan oleh lebih 20 penerima. Okey. Berita palsu yang kedua adalah daripada Malaysia Kini yang di mana kenyataan akhbar ketika 25 Februari 2021 iaitu berita palsu mengenai hospital sedang mengutamakan influencer untuk pemberian vaksin COVID-19. Berdasarkan semakan MTN, hospital sedang sebenarnya nak bagi kepada frontliner, bukan kepada influencer. Jadi isu influencer memotong barisan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini adalah palsu dan tidak benar sama sekali. Okey, sekarang saya akan bincangkan topik seterusnya iaitu impak menyebarkan berita palsu. Okey, yang pertama adalah membahayakan keselamatan negara. Hal ini kerana apabila menyalahgunakan jalur lebar atau internet dengan menyebarkan banyak maklumat dan berita tidak benar akan menyebabkan sesebuah negara terancam oleh negara luar yang lebih berkuasa. Contohnya, kes penghinaan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh pemegang akaun Facebook Posting Y dan San Sediyin seperti yang dilaporkan pada tahun 2019. Jadi apa yang kita tahu, Malaysia mempunyai berbagai berbilang kaum. So apabila munculnya berita palsu yang untuk mewujudkan kebencian dan provokasi seperti ini akan menyebabkan Malaysia mungkin hancur dan tidak lagi dihormati di mata dunia. Dan akibatnya rakyat akan menanggung rugi. Oleh itu, kita perlu menghormati agama lain agar kita dapat memupuk keharmonian negara. Okey, yang kedua ialah akan mempengaruhi cara seseorang itu berfikir, bertindak dan menyelesaikan konflik. Hal ini kerana jika maklumat palsu yang negatif mempengaruhi fikiran manusia secara perlahan-lahan, akhirnya akan berlaku pelbagai cara yang negatif seseorang untuk bertindak dan menyelesaikan konflik seperti memfitnah, bergaduh dan sebagainya. Contohnya, Menteri Kewangan Hesse Jerman yang dipercayai membunuh diri lepas dilihat terlalu bimbang akan krisis ekonomi susulan penularan wabak COVID-19. Oleh penyebaran berita dan maklumat palsu tentang tiada ubat dapat menyembuhkan atau mencegah telah membimbangkan setiap lapisan masyarakat. Dengan adanya masyarakat yang beretika, mereka dapat membezakan bahawa setiap pemikiran, pertuturan dan perlakuan adalah baik atau tidak supaya tidak mengambil keputusan yang akan menyesal pada masa akan datang. Okey, yang ketiga adalah menjejaskan keseraman awam. Hal ini kerana penyebaran berita dan maklumat palsu berkaitan dengan situasi ketidaktentuan politik negara seperti pemilihan Perdana Menteri Malaysia yang baru disebabkan peletakan jawatan Perdana Menteri. Yang ketujuh telah memberi kejutan kepada rakyat Malaysia pada masa kini. Media sosial memainkan peranan dalam penyebaran maklumat yang tidak dapat ditentukan kesahihannya. Berita palsu
seperti ini telah menyebabkan rakyat hilang keyakinan terhadap pemimpin negara dan menimbulkan pelbagai isu negatif dan sensitif jika terjadinya perpaduan negara terjejas. Oleh itu, sebagai rakyat yang beretika, kita tidak patut mempercayai berita palsu dan menjadi batu api. Sebaliknya, haruslah menunggu berita yang telah sah diumumkan. Okey, itu saja topik saya. Sekarang saya akan serahkan kepada Cik Zuhairah. Okey, terima kasih Saudara Aiman. Okey, untuk untuk bahagian saya untuk pembintangan pada hari ini adalah mengenai langkah-langkah mengatasi berita palsu. Okey, langkah yang pertama ialah buktikan hasil pencarian. Bukan sahaja anda membongkar bahawa sesuatu berita itu adalah berita palsu, bahkan sebaiknya anda menggunakan bukti atau sumber sahih yang lain untuk menyokong pandangan anda. Ini kerana setiap individu perlulah memastikan bahawa sesuatu berita itu adalah sahih dan menggunakan bukti yang menunjukkan berita itu adalah sahih kepada orang yang mereka akan share sesuatu berita tersebut. Untuk langkah yang kedua, menyokong rakyat lebih celik. Internet boleh mendatangkan banyak maklumat yang berguna, tetapi kalau salah guna, kesannya juga banyak. Oleh itu, kita perlulah menyokong sebarang aktiviti untuk melahirkan rakyat yang lebih celik pada IT dan tahu bagaimana untuk menggunakannya sepenuhnya. Kita masyarakat perlulah sentiasa mengambil tahu tentang berita kini dan juga mengetahui cara-cara untuk menggunakan teknologi pada masa kini. Ini kerana kita dapat mengelakkan daripada tersilap menggunakan teknologi dan tersebarnya berita-berita palsu yang tidak sahih. Okey, untuk langkah yang ketiga, kongsikan berita daripada sumber yang dipercayai. Ini adalah kerana ini adalah perkara yang sangat asas, namun masih ramai orang yang mengendahkannya. Mungkin kerana mereka ketagihkan likes dan juga share, kerana berita yang mereka kongsikan adalah jauh lebih hebat daripada orang lain. Sebaiknya kita perlulah melatih diri sendiri untuk mengelakkan daripada senang-senang klik butang like dan share di media sosial. Ramai individu pada zaman sekarang sangat suka share ataupun kongsi perkara yang menjadi trend tanpa tahu berita itu adalah benar ataupun palsu. Hal ini sepatutnya setiap individu perlu pastikan berita itu adalah sahih sebelum mereka share dan juga like satu berita tersebut. Okey, teruskan dengan poin yang keempat, iaitu delete post berita palsu dan ambil tanggungjawab. Sekiranya anda pernah post sesuatu berita palsu sebelum ini, adalah terbaik sekiranya anda membetulkan keadaan. Masih belum terlambat untuk setiap individu yang pernah post ataupun share berita palsu di laman sosial media mereka. Ini adalah tanggungjawab masing-masing untuk mengelakkan daripada sebarang permasalahan berlaku tentang berita palsu berlaku. Ini juga akan membuatkan rakyat dan masyarakat lebih bahagia kerana tidak menyebarkan berita-berita palsu yang boleh memburukkan sesuatu pihak. Okey, itu saja untuk daripada saya. Saya akan serahkan semula pembintangan kepada saudari Ania. Okay, terima kasih Saudari Zuhairah. Sekarang saya akan sambung dengan pembintangan saya dengan cadangan. Okey, seperti yang kita tahu, penggunaan teknologi komunikasi yang canggih adalah neutral dan semakin berkembang di mana baik buruknya bergantung kepada cara penggunaan dari setiap individu. Jadi, bagi mengatasi cabaran ini daripada berlaku, terdapat cadangan yang dapat mengurangkan keberangkalian sesuatu maklumat disebarkan dengan tidak bertanggungjawab. Tidak dinafikan lagi, berlakunya penyebaran maklumat palsu datangnya daripada budaya dan pembinaan etika dalam masyarakat yang merupakan akar umbi masalah. Oleh itu, budaya dan pembinaan etika dalam masyarakat perlu dibina dan dibentuk dengan teguh supaya pemikiran masyarakat dapat diubah apabila mereka menerima sebuah maklumat itu. Cadangan ini dia berbentuk kawalan kendiri di kalangan pengguna mengenai cara berinteraksi dengan teknologi dan perkhidmatan. Keduanya antara prinsip
maklumat etika yang patut diterap adalah setiap maklumat yang diterima haruslah mengikut fakta dan mempunyai manfaat kepada penerima dan pembaca. Dengan itu, perkongsian maklumat akan menjadi lebih selamat. Seterusnya, setiap individu haruslah memiliki sifat integriti yang tinggi supaya berlaku jujur dan amanah dalam pemberian maklumat dengan adanya jaminan kepada apa yang dikongsikan. Sifat kejujuran dan amanah merupakan aspek yang penting kerana sifat tersebut dapat mencorakkan kewatakan individu tersebut sama ada beliau itu berpendidikan atau tidak. Dan tidak dilupakan juga, masyarakat digital haruslah menghormati hak orang lain dengan tidak menyebarkan maklumat yang tidak mereka fahami dan juga tidak berkenaan dengan bidang tersendiri seperti tidak menyebarkan berita palsu tentang kerajaan atau pihak atasan sehingga datangnya dari domain mereka sendiri. Selain itu, pemantauan berterusan perlulah dibuat oleh pihak berkuasa seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu SKMM. Dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, badan tersebut bertanggungjawab dalam mewujudkan rangka kerja kawalan kerajaan terhadap setiap cabang industri di Malaysia maupun dari sektor media ke sektor kerajaan. Dengan adanya kawalan yang ketat sebagai contoh akta tersebut, penyebaran maklumat yang palsu boleh dikategorikan sebagai sebuah jenayah dan boleh didakwa jatuh hukuman mengikut kanun keseksaan atau akta berkaitan. Akhir sekali, kesedaran masyarakat harus dititik beratkan dengan kerana pengguna cyber digital bukan lagi jikalau kita sendiri. Jadi beberapa program kesedaran awam patut dianjurkan supaya dapat menyediakan saluran atau forum yang dapat mengendalikan tata cara atau dan rungutan pengguna. Oleh itu, dengan adanya kaedah kesedaran masyarakat, pengguna dapat mengawal siapa antara rakan atau pengguna lain yang berpotensi untuk menyebarkan maklumat palsu kerana tidak ada gunanya menyalahkan individu lain jika pengguna sendiri tidak memberi kesedaran antara satu sama lain. Jadi itu sahaja perkongsian daripada saya tentang cadangan bagi mengatasi isu penyebaran berita palsu daripada berlaku. Sekarang saya akan serahkan kembali pembentangan ini kepada saudari Zuhaira untuk memberi kesimpulan bagi perbincangan hari ini. Okay, terima kasih saudari Ania. Okay, saya akan membicarakan tentang kesimpulan pada hari ini. Okay, secara kesimpulannya, teknologi maklumat beriringan dengan arus globalisasi di mana ia berkembang pesat kerana masyarakat zaman kini peka dan arif dalam penggunaan teknologi. Tidak salah ada dalam penggunaan teknologi yang wujud ini, akan tetapi terdapat cabaran-cabaran tidak dapat dielakkan. Maka pengguna harus melalui aspek-aspek penggunaan media massa dengan berhemah dan berintegriti dari semasa ke semasa. Dapat dibuktikan juga dalam rumusan ini bahawa terdapat analisis yang perlu dijalankan dalam penyebaran maklumat dengan menggunakan teknologi. Pengaruh media massa yang semakin popular dalam hidup masyarakat timbul perkara-perkara negatif secara tidak langsung. Oleh itu, terdapat badan-badan dan suruhanjaya yang dikendalikan oleh kerajaan untuk meneliti dan mengawal penyebaran sesuatu maklumat. Jika impak tersebut tidak dikawal, maka ia akan mempengaruhi negara dari aspek sosial, ekonomi dan juga politik. Pengguna media massa haruslah peka dengan isu semasa serta mempunyai kawalan kendiri apabila hendak menyebarkan maklumat berita kerana mereka harus tahu bahawa setiap tindakan dan keputusan boleh membawa reaksi baik maupun buruk. Pengguna juga harus tahu setiap maklumat salah yang disebarkan oleh memberi kesan negatif terhadap diri sendiri dan harus dipertanggungjawabkan oleh diri kita sendiri. Maka kerajaan dan masyarakat haruslah berganding bahu untuk membanteras isu penyebaran berita palsu di media sosial ini dengan melahirkan pengguna yang beretika agar dapat mengelakkan dari tersebarnya lagi berita palsu. Jangan mudah percaya pada berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Bersama-sama kita hentikan penularan berita palsu.